Okay. Alright, kita dah record. Baik. Peratus Peratus ni sebenarnya awak dah belajar tahun lepas dan awak jumpa sehari-harian. Sehari-harian. Sambil-sambil awak belajar ni pun awak nampak peratus. Awak nampak peratus. Kalau awak perasan. Kat mana awak nampak? Betul-betul depan awak. Ada kat depan awak sebenarnya. Mana awak nampak peratus? Ataupun simbol peratus? Kalau saya tunjuk dekat sini. Okey, jap. Okey, di hadapan awak dekat ataupun dekat sekeliling awak kan. Mana awak nampak simbol ni? Perasan tak kat mana? Okey, ini apa dia? Benda perempuan sedang. Perasan. Kat mana? Sebenarnya ada depan awak. Awak perasan kadang-kadang kan? Okey, kalau awak tengok dekat dekat iPad awak, dekat handphone awak, dekat komputer awak, perasan tak dekat gambar bateri tu? Dekat gambar bateri tu, ikon bateri dekat smartphone, dekat laptop, kalau guna laptop kan. Kalau PC tak adalah. Kalau guna laptop, guna iPad, guna iPhone, guna smartphone kan. Kat gambar bateri awak tu ada lambang peratus. Ada lambang ni. Okey? Baik, kalau bateri awak tu penuh, kalau bateri awak tu penuh, full kan? Dia tulis berapa peratus? 100%. 100%. Kalau bateri penuh, dah full charge kan? 100%. Dan kalau bateri tu separuh, dia akan tulis 50%. Jadi awak tengok gambar bateri tu, gambar bateri tu awak dah tahu dah setakat mana bateri yang tinggal. Jadi kalau penuh 100%, kalau separuh 50% kan. Makin sikit awak tengok kadang-kadang bateri tu dia bertukar color, jadi merah lah kan. Maksudnya awak kena cas cepat-cepat. Jadi peratus ni sebenarnya awak hari-hari jumpa. Maksudnya kalau penuh, kalau semua sekali, kalau semua cukup 100%. Kalau separuh je, dia tak jadi 100%. Mungkin kurang daripada tu. Baik. Jadi selain daripada tu, kalau awak lihat dalam kehidupan awak sehari-hari, kan? Awak tengok ini saya tunjuk gambar-gambar di mana kita gunakan peratus dalam kehidupan harian awak. Mana tadi gambarnya? Kalau saya Google kat sini kan. Macam saya bagi tahu contoh tadi, ni dekat bateri. Kalau awak nampak gambar bateri tu, 78% biasa dia colour hijau lah. Maksudnya cukup lah untuk awak nak main game ke, awak nak tengok YouTube ke, cukup Kalau dah tukar merah tu, maksudnya awak kena cas. Okey, lepas tu awak tengok kat mana? Ni dekat botol makanan. Dekat botol makanan macam ni. Dia akan tunjukkan kandungan khasiat ataupun nutrien dalam setiap makanan tu. Kalau dekat sini sodium ni garam Garam 20%, tinggi tu 20%. Maksudnya makanan ni tinggi dengan garam. Kan 20% awak bayangkan bateri nanti lah. Bateri kalau 20% banyak mana kan? Maksudnya banyaklah garam dalam tu. Kalau satu botol tu maksudnya 1/5 tu garam je. Ini bateri. Bateri kita guna peratus. Lepas tu biasa kalau sekarang ni musim-musim COVID ni awak nampak graf macam ni ini kita panggil dia carta pie. Carta pie dia menggunakan peratus juga. Dia ni awak anggap macam pie lah. Makanan tu, pie apple tu. Kita potong-potong Lagi besar dia punya bahagian tu maksudnya lagi tinggi peratusnya. Okey, lepas tu yang ni biasa sale, jualan.
Bila kita shopping, sekarang kita shopping online. Ada jualan 7-7 lah, 11-11 lah kan dekat Shopee tu. Sekarang ni nak masuk bulan 8 kan, mesti ada jualan 8-8 kan. Dia akan tulis berapa peratus yang dapat diskaun atau potongan harga. Jadi kalau awak lihat peratus ni macam ni, ada sale macam ni, ni biasa ni, pemandangan yang biasa yang awak lihat sehari-hari. Maksudnya ada jualan, kalau macam ni, graf-graf macam ni, semuanya ada peratus. Maksudnya peratus ni berada di sekeliling awak sebenarnya. Dan yang paling dekat macam saya kata tadi, awak punya gadget lah, awak punya smartphone, awak punya iPad semua tu. Itu yang banyak dekat sekeliling awak. Okey? Dah hilang ke surat tadi. Baik. Jadi sebenarnya awak dah kenal peratus. Jadi kita nak kenal lebih lagi tentang peratus tu dan kaitan dengan apa yang awak dah belajar sebelum ni. Jadi, kalau awak lihat dekat sini, satu fakta penting dekat sini ialah, kalau awak lihat lebih 60% kandungan tubuh manusia ialah air. Lebih 60% kandungan tubuh manusia ialah air. Awak bayangkan tubuh manusia ni, tengok ni tubuh manusia awak ni, kan dia macam bateri handphone awak. Kalau 60% saya tengok takat warna biru ni. Banyak maksudnya. Maksudnya sebahagian besar daripada kandungan tubuh awak ni adalah air. Dan hampir semua benda hidup dekat bumi ni, sebahagian besar dia ialah air. Okey. Lepas tu yang sebelah ni, obor-obor. Obor-obor lagi banyak. 95% kandungan obor-obor ialah air. Nampak tak? Maksudnya sikit aja obor-obor tu bukan air. Bukan air dekat sini bermaksud mungkin ada bahan-bahan kimia yang lain daripada air. Air ni termasuklah cair. Air ni tak semestinya air yang awak bayangkan air minum tu. Air ni ada macam-macam jenis dan ada macam-macam warna. Jadi lagi banyak. Sebab tu kalau awak tengok obor-obor ni lembut aja kan. Macam agar-agar. Agar-agar tu memang air. Siapa yang biasa buat agar-agar tahu. Agar-agar tu sebenarnya air. Air yang awak letak bahan sikit. Lepas tu awak letak pewarna. Letak gula. Jadi dia rasa manis kan. Tapi sebenarnya agar-agar tu air. Okey. Jadi dekat sini dia tulis 60%. Jadi macam mana ini ejaan dia 60%. Atau 60 diikuti dengan simbol peratus. Simbol peratus ni kena tulis betul-betul, jangan terbalik. Manakala 95%, jadi 95%. Jadi peratus, apa yang awak dah belajar masa tahun 2, peratus sebenarnya ialah per 100. Peratus sebenarnya asal dari perkataan per 100. Jadi peratus ni ada kaitan dengan pecahan. Ada kaitan dengan pecahan. Cuma pecahan kita semuanya bernilai per 100. Bukan per 5, per 3, per 4. Jadi semuanya per 100. Nombor yang atas tu pengangka dia mesti bawah dia per 100. Sebab tu kita kata peratus. Baik. Bila kita kata per 100, maksudnya kalau kita tengok gambar dekat bawah tu, gambar block DINS ni, maksudnya semua bentuk yang kita gunakan untuk peratus, dia mesti ada 100 bahagian. Ni memang awak tak payah kira. Kotak-kotak kecil ni, block DINS ni memang ini adalah petak 100. Petak 100. Dalam gambar rajah ni ada 100 petak kecil. Jadi kalau awak lihat dekat gambar rajah 2A, 26 daripada 100. Maksudnya 26 yang diwarnakan dengan warna ungu ni. Betul tak warna ungu? Okey, betul. 26 petak yang berwarna ungu daripada 100 petak. Jadi kalau awak masih ingat, bila kita tulis dalam bentuk pecahan, kita tulis 26 per 100. Ini kita tulis dalam bentuk pecahan. Ini kita tulis bentuk pecahan. Apa cerita FF lepas tu tempat zoo ni? Dennis Ryan, cerita benda apa? Okey. 26
per 100. Ini tajuk pecahan dia yang kita belajar dulu masa pecahan. Jadi 26 per 100 kita boleh tulis sebagai 26 peratus. Jadi simbol peratus kat sini, yang ni, kita gantikan yang per 100 ni. Per 100 ni kita tulis dia sebagai simbol peratus. Jadi kita sebut pun 26 peratus. Bukan 26 per 100. Bila ada simbol ni, kita sebut 26 per 100. 26 peratus. Tapi peratus tu adalah sebenarnya per 100. Tengok gambar bawah ni pula. 74 daripada 100 yang diwarnakan dengan warna merah. 74 daripada 100 bahagian petak ni yang kita warnakan dengan warna merah. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, jadi 74 per 100. 74 per 100. 74 per 100 dalam peratus ditulis. Jadi bila kita tulis dalam bentuk peratus, 74 tu masih lagi samalah. 74. Cuma per 100 tadi, yang bawah ni per 100, kita tulis dalam simbol peratus. Macam tu. Okey. Baik, sekarang ni cuba cari simbol peratus dekat keypad awak. Cuba cari dan cuba awak type dekat chat. Saya nak tengok awak jumpa tak dekat keypad, dekat keyboard awak, simbol peratus. Sebab lepas awak nak tulis ni, simbol peratus ni. Cuba cari dekat keypad awak, jumpa tak? Lepas tu awak type dekat chat, saya nak tengok. Ya, jumpa. Nampak? Ada Muzaffar dah jumpa. Yang lain? Tu dia. Okay, jadi tengok betul-betul simbol peratus tu macam mana. Jangan tulis terbalik. Banyak ada Muzaffar. Banyak pula peratus dia. Okey, itu adalah simbol peratus. Jadi rajin-rajinlah awak cari. Dia bukan letak hiasan je dekat keypad tu. Kita boleh guna untuk belajar matematik. Jadi awak tak payahlah tulis tangan kan. Pandai. Okey, semua jumpa. Ada yang tak jumpa tak? Ada yang belum jumpa tak dekat keypad dia? Simbol peratus. Simbol peratus ni biasa dia berada dekat nombor. Dekat nombor dia. Saya ada keypad tak dekat sini? Tak ada kan? Kadang-kadang saya ada keypad dekat sini. Okey, tak ada. Okey. Baik, okey, semua dah jumpa. Saya harap semua dah jumpa lah. Kalau ada yang belum jumpa, bagi tahu belum jumpa. Nanti mungkin ada ahli keluarga yang boleh bantu. Okey, jadi kalau peratus, itu simbol dia. Alright. Jadi kalau tengok yang bawah ni, ini dah lama kita tak jumpa kan. Dah lama awak tak buat ujian dekat atas kertas kan, dekat sekolah, betul? Tengok ni. Okey, kita tengok dekat kertas peperiksaan ni. 88%. Tinggi markah kawan awak ni. 91%. Dua-dua ni dapat A ni. Okey, sekarang ni saya nak awak tulis 88 per 100 dalam peratus. Type dekat chat. 88 per 100 dengan 91 per 100. Dua-dua sekali. Awak type dekat chat. Dalam peratus. Tulis markah mereka ni dalam peratus. 88 per 100 dengan 91 per 100. Dua-dua sekali tulis. Fahani Ahna, simbol peratus tak ada. Jangan lupa simbol peratus. Ya, macam tu Fahani. Betul. Okay, kalau 91%, betul. Danish Ryan, awak tak jumpa ke peratus? Tadi awak dah type dah. Adli, macam mana dapat 99 tu? 91 je. Alfa 19. Ni laju sangat type ni sampai typo. Orang kata typo kan. Betul. Tengok kawan-kawan type. 88%. Okay, Ashraf 91%. Okay.
Betul. Maksudnya awak jumpa simbol peratus tu lah. Tu yang paling penting. Jadi per 100 kita gantikan dengan simbol peratus yang kawan awak ni pegang dekat atas ni. Yang dipegang kat atas ni itulah simbol peratus. Baik. Jadi peratus ni kita hanya gunakan untuk per 100 je tau. Per 10 ke, per 5 ke, per 6 ke, per 7. Kita kena guna cara lain untuk tukar kepada peratus. Boleh juga tukar kepada peratus. Tapi ada cara lain. Alright? Okay, kita tengok dekat sini pula. Okay, ini yang kita buat tadi. Tulis peratus dan pecahan per 100. Jadi kalau kat sini kawan awak yang perempuan ni yang dia tengok dekat blok DINS yang berwarna hijau, dia warnakan sebanyak 64 petak. Jadi bermaksud 64 per 100. Di 64 per 100 bila kita tulis dalam peratus, dia jadi 64 peratus macam ni. Peratus. Manakala yang sebelah kanan ni dia warnakan 15 petak daripada 100 semua sekali. Jadi 15 petak daripada 100 ialah 15 peratus. 15 peratus. Jadi kalau kita tukar kepada pecahan, dia akan jadi 15 per 100. 15 per 100. Jadi sebenarnya mudah je ni. Okay, kita tengok dekat sini. Latihan nombor 4. Latihan lah. Kita buat macam tutorial. Okay, dekat sini dia kata 47%. 47%. Jadi type apakah peratus gambar rajah ni dalam bentuk angka? 47% dalam bentuk angka ialah apa dia? Cuba type. Sebelum saya tulis jawapan dia. Ya, Ashraf paling laju. Betul, Azra. Dennis Ryan, awak tak jumpa simbol peratus Dennis Ryan? Dennis Ryan, cuba cari dekat keypad awak tu, ada memang simbol peratus. Bukan sifar per sifar tu. Daripada tadi saya tengok Dennis Ryan, dia tulis sifar per sifar. Okay, jawapan dia 47%, betul. Cuba cek kat keypad Dennis Ryan ataupun dekat keyboard. Kalau awak guna komputer lagi senang. Dia memang ada dekat keyboard tu. Simbol peratus. Yang awak tulis tu sifar per sifar. Sifar per sifar bukan peratus. Sifar per sifar kita tak boleh kira. Awak buat kat calculator pun awak tak jumpa jawapan. Okey, betul 47%. Okey, kita tengok gambar sebelah dia pula. 35%. Okey, tulis dalam perkataan. 35% tulis dalam perkataan. Ejaan pastikan betul. Huruf besar ke huruf kecil tak kisah. Tapi janganlah semua huruf besar, semua huruf kecil. Semua huruf besar. Huruf kecil semua boleh. 35%. Dah jumpa. Ya, Asyad dah jumpa. Dennis Ryan tak jumpa ni tadi. Okay, Inani betul 35%. Betul ejaan dia. Yang penting ejaan saya tahu awak semua pandai. Tapi bila tulis laju sangat kan, mulalah salah ejaan. Okay, betul. Okay, Tila pula jadi dia Adli Okay, 35%. Okay, saya tambah soalan soalan yang sama juga. Kan, tapi dia tak tanya dekat sini. Baik, tengok yang gambar yang sebelah kiri ni balik, yang 47% tadi kan. 47% tadi. Baik, saya nak awak tulis 47% dalam bentuk pecahan. 47% tadi yang awak dah jawab tadi kan. 47% ni awak jawab. Tapi saya nak awak tulis dalam bentuk pecahan. Dalam angka lah tapi dalam bentuk pecahan. Ashraf juga yang laju.
Ashraf ni laju line dia kot. Lepas tu nama dia naik first. Okay. Naufal betul. 47%. Okay. Okay. Pandai. Ini dalam bentuk pecahan. Okay. 47%. Betul tu. Ya. Yeah. Baguslah. Semua betul. Okay. Yang sebelah dia pula. Yang 35% ni. 35% ni. Okay. Tulis dalam bentuk pecahan. 35% dalam bentuk pecahan. Kali ni Dennis Ryan laju. Okay. Sedia je tak jawapan. Kita tengok siapa laju kan. Cergas. Dawisha. Dawisha Naki 85. Mesti salah tekan ni. Tapi 8 dengan 3 jauh beza. %35. Baru betul Dawisha. Tak apa, mungkin tadi tersalah tekan. Fani betul. Fani. Dalam bentuk pecahan Fani Ahna. Dalam bentuk pecahan. Bukan dalam bentuk peratus. Tengok jawapan kawan-kawan. Tu semua dalam bentuk pecahan. Ya, macam tu Fani. Betul. 35%. Okay, kita pergi ke yang bawah pula. Okay. Tengok dekat sini. Baik, yang nombor 5 ni, awak kaitkan masa kita belajar pecahan dan perpuluhan hari tu. Alright. Okay, tengok nombor 5. Gambar Raja Blok Jeans ni, kalau awak perhatikan, dia warnakan sebanyak 42 petak yang berwarna hijau. 42 petak. Jadi, awak dah tahu dah, ni mesti 42%. 42%. Kan? Ni dah tahu dah semua. Ataupun 42%. Okay. Jadi satu lagi yang kita boleh kaitkan dengan peratus ialah perpuluhan. Perpuluhan. Ingat balik masa kita belajar perpuluhan hari tu, perpuluhan dengan pecahan ada kaitan. Kan? Jadi ni pecahan mesti ada kaitan dengan perpuluhan. Maksudnya peratus pun ada kaitan dengan perpuluhan. Okey? Jadi 42% adalah sama dengan 0.42. Ini ialah perpuluhan. Okey? Jadi untuk tambah pemahaman awak dekat sini, okey. Tadi ada 42% kan? 42%. Dan ia adalah sama dengan 42%. Okay, ini pecahan. Dan ini adalah bentuk perpuluhan. Okay, dan pecahan perpuluhan. Perpuluhan pula. Peratus. Okay. Ini peratus. Okey. Dan dia ada kaitan juga sebenarnya dengan perpuluhan. Perpuluhan. Jadi dalam bentuk perpuluhan ialah 0.42. Nampak tak? Tengok dia punya perbezaan dan persamaan. Perbezaan dan persamaan. Okey. Pecahan macam biasalah. Pecahan maksudnya ada pengangka dan penyebut. Atas dan bawah. Peratus dia ada simbol peratus. Perpuluhan dia ada titik. Dia ada titik. Jadi tapi semuanya ada 42, 42. Kan? Dan kalau awak perhatikan belakang titik, ini kena tengok betul-betul Kalau kita kaitkan perpuluhan dengan peratus, dekat belakang titik ni mesti ada 2 digit. 1, 2. Kalau perpuluhan yang melibatkan peratus, belakang perpuluhan ni mesti ada 2 digit. Kalau tak ada pun awak jadikan dia 2 digit. Sebab apa 2 digit? Sebab
kita tengok dekat pecahan sebab dekat 100 ada 2 sifar. 2 sifar. Dua sifar bermaksud lepas titik perpuluhan ada 2 digit. Jadi kalau saya buat contoh dekat contohnya 100, kalau kita tulis dalam peratus jadi 13%, tapi dalam bentuk perpuluhan kita akan tulis sifar perpuluhan 13. Nampak? Sifar perpuluhan 13. Okey. Kalau saya tulis dekat sini contoh 4/100, kan? Jadi kita akan tulis dalam peratus 4%. Baik, kalau perpuluhan pula agak-agak berapa? 4 berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau 4/100. Okey, boleh type dekat situ. Apa jawapan awak? Kalau 4/100 ni kita tulis dalam perpuluhan. Okey, Ashraf dia buat sifar perpuluhan sifar 4. Danish Ryan pun sifar perpuluhan sifar 4. Pandai. Sebenarnya saya expect jawapan lain. Okey, sifar perpuluhan sifar 4. Betul. Baik. Saya tanya awak. Okey, ni jawapan awak sifar plus sifar 4 kan? 044. Sifar plus sifar 4. Okey. Kalau saya tulis sifar perpuluhan 4. Ni sifar plus sifar 4 Kalau saya tulis sifar perpuluhan 4 dalam bentuk pecahan. Ini berapa peratus? Siapa boleh bagi jawapan? Berapa per 100? Sifar perpuluhan 4, kalau saya tukar kepada pecahan, dia akan jadi berapa per 100? Berapa per 100? Sifar perpuluhan sifar 4. Ashraf jawab 40. Azra jawab 40. Okey? Betul Jawapan dia ialah 40. Tanya Ashraf. Ashraf ni laju dia jawab. Saya suka. Okey, kenapa 40? Ingat tak saya cakap tadi? Belakang titik mesti ada 2 digit. 1, 2. Jadi digit yang tak ada dekat sini ialah sifar. Tapi kita tak tulis. Ingat tak masa kita belajar perpuluhan hari tu saya dah kata dah. Sifar dekat belakang ni kita nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa sebab dia tak ada nilai. Tapi bila kita nak tulis dalam bentuk pecahan, kita kena tulis lah. Lepas tu kita tambah sifar, dia akan jadi 40 dekat sini. Cikgu saya jawab dulu. Lepas tu jadi 40 per 100 ataupun 40 peratus. Tengok beza dia. Atas ni sifar plus sifar 4. Sifar plus sifar 4 ialah 4 per 100. Tapi kalau 40 per 100 ialah sifar perpuluhan 4. Itu perbezaan dia. Tutup mic dulu, tutup mic. Okey. Jadi dekat sini kalau awak lihat dekat bawah ni 8%. Tutup mic tu. Ada bunyi angin, awak tak perasan kot bunyi kipas. Itu kipas ni tak siapa nyanyi ni? Dia dah tak tutup mic ni. Alia Damia Maisara. Okey. Jadi 8% ialah 8 per 100. 8 per 100. 8 per 100 ialah sifar perpuluhan sifar 8. Jangan letak 8 dekat depan.
Kan jangan letak 8 dekat sini. Itu jadi salah. Dia akan jadi 80%. Dia tak sama Okey, jadi kena betul-betul bila tulis dan hati-hati. Alright. Okey, kita pergi dekat cabar minda ni. Tengok yang bawah ni Tengok yang bawah ni. Yang ada gambar otak Perpuluhan yang mana mempunyai nilai peratus yang sama? Mana yang sama? 0.4, 0.04 ataupun 0.40. Cuba pilih. Mana antara yang bulatan, segi 4 dengan segi 3 ni, mana yang sama nilai dia? Sama nilai peratus dia. Okay, Daniel, 0 plus 0.4 dengan apa? Dia dua sama. Daniel Kamal. Dia sepasang. 0 plus 0.4 dengan 0.4. Danish, 0.4 dengan apa? Dia ada dua jawapan. Bagi dua jawapan. Okey, Ashraf 0.4 dengan 0 plus 0.40 tu 40 Ashraf. Mana titik perpuluhan? Arsyad, 0.04 dengan apa? Dia ada dua. Dia jawapan dia ada dua. Okey, Danish Ryan 0.4 dengan 0 plus 0.4. Dawisha 0.4 dengan 0 plus 0.4. Alia Damia 0 plus 0.4 dengan 0.40. Alamak. Tiga-tiga salah. Baru cakap tadi. Tiga-tiga salah. Ashraf 0.4 dengan 0.40. Okay, Ashraf yang betul. Ashraf yang betul. Safiq pun salah. Adli Fairuz betul. Daniel Kamal salah. Danish Ryan, okay, betul. Okay. Baik, tengok apa maksud dia dekat sini. Okay. Apa maksud dia? Kalau nak tahu betul atau salah, ingat tak saya kata apa tadi? Jadikan dia 2 digit. 2 digit. Yang ni memang dah 2 digit 0.04 memang dah 2 digit. Yang 40 pun 2 digit. Jadi dia memang dah 2 digit, 2 digit. Okey? Yang ini 1 digit kan? Jadi awak jadikan dia 2 digit, awak tambah sifar dekat belakang. Tengok awak tambah sifar dekat belakang, dia jadi apa? 0.40. Jadi tengok mana yang sama, nampak? Yang ni dengan yang ni. Nampak? Okey, jadi awak tambah 1 digit lagi, baru nampak persamaan dia. Siapa yang buat 0.4 dengan 0 plus 0.4 tadi salah lah. Yang ni salah. Yang tengah-tengah tu salah. Okey, jadi kalau ada 1 digit, contohnya 0.3 kan. Awak tambah lagi 1 kat belakang ni. Jadi awak nampak, oh ni 30. Jadi 30/100 ataupun 30%. Macam tu. Nampak tak? Jadikan dia 2 digit supaya untuk mudahkan awak mengira. Okey, kita buat tutorial dekat bawah ni. Kita buat tutorial dan awak tulis jawapan dekat ruangan chat. Ni cerita apa ni? Cerita parti pula, Danish. Yang cerita benda lain. Okey, kita tengok sebut dan tulis peratus dalam perkataan. Jadi awak type dekat bawah tu Okey, A, awak tengok gambar bateri ni. Gambar bateri sikit aja nampak yang warna biru tu. Maksudnya bateri nak habis, bateri low. Okey, 6%. Tulis dekat chat 6% dalam perkataan. Okey, Azra Dawisha yang first kali ni paling laju. Tahniah. Betul, 6%. Awak type jangan tengok jawapan kawan. Awak jawab jawapan awak sendiri. Dawisha 6%, Usman 6%. Ashraf kali ni tertewas berada di tangga ke-7. Okay, 6%. Alhamdulillah. Oh, 6%. Tahniah Fani Ahna. Maka bonus untuk awak tulis dalam bahasa Inggeris. Harap-harap awak teruskan jawab dalam bahasa Inggeris pun boleh. UPSR pun sama kalau UPSR lah. Arsyad, dalam perkataan Arsyad, satu je.
perkataan je, angka tak nak. Okey. Jadi tadi saya suka tengok Fahani tadi. Fahani dia buat 6%. Suka. Saya suka tengok sebab awak buat lain daripada orang. Awak jawab dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ialah peratus tu ialah persen. Persen. Jadi jawapan kat Fahani tadi dia tulis 6%. Persen ni peratus lah. Kan? Kalau 6, 6 lah. Kalau 10, 10%, 20% kan? Betul? Boleh? Saya terima jawapan dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dua-dua boleh. Okey, gambar kedua. B. Gambar anak panah ke atas ni. Maksudnya dia meningkat. Biasa anak panah ke atas ni maksudnya meningkat 27%. Okey, type dekat ruangan chat. 27%. 27%. Okay, Iman. Paling laju Iman kali ni. Alright. 2% Danish. Ya betul lah awak 2%. Okay, 27%. Pandai. 27%. Salah tekan. Okay, buat balik Danish. Tak apa. Okay, 27%. Tawisha Anaki 27%. Lagi next. Alpha 27%. Ni nak laju punya pasal ni. Ada yang nak cuba dalam bahasa Inggeris. Saya tunggu Fahani ni. Mana Fahani? Tak keluar-keluar lagi. 20% Safiq 27% Safiq. Oh, Siti Kashrina dah tulis 27%. Alamak. Pandai. Tapi persen awak salah eja Kashrina. Persen lah. Tengok ejaan persen ni. Persen. P-E-R-C-E-N-T. C bukan S. Fahani, 20%. Mana 7 awak? 27, bukan 20. Okay. Siapa yang nak tulis dalam bahasa Inggeris? Okay. Okay, sebenarnya dulu saya ajar matematik dalam bahasa Inggeris. Awak sekarang dah belajar bahasa Melayu. Tanya abang-abang, kakak-kakak awak yang dulu-dulu yang dah 5-6 tahun lepas. Mereka belajar matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi, saya dulu pernah ajar yang bahasa Inggeris. Jadi, cara tulis dengan betul dalam perkataan 27 tengok betul-betul 20. Okay. Okay, 20 ni lepas tu awak kena ada tanda ni 20 macam tu 7. Dia kena ada tanda sengkang ni. Okay, 27%. P-E-R-C-E-N-T. C bukan S. Kalau 27 dia ada tanda ni. Yang mana ada T tu ada tanda tu. Katalah 34 kan? 34. Ni awak belajar bahasa Inggeris lah. Jadi 30, kalau 34 dia ada tanda ni. 4. Okay, macam tu. Dia mesti ada tanda sengkang ni. Alright. Itu cara penulisan. Kalau awak tulis nombor dalam perkataan, kalau dalam bahasa Inggeris, kita number in words. Number in words, kalau itu dalam bahasa Inggeris. Dan tahniah kerana awak mencuba tulis dalam bahasa Inggeris. Saya sangat-sangat galakkan. Sebab apa? 2 mata pelajaran yang penting untuk awak masuk universiti nanti lepas sekolah menengah ialah matematik dan bahasa Inggeris. 2 subjek ni awak dapat A+ kan? Macam-macam awak nak mohon apa saja awak nak belajar pun awak dapat. Percayalah cakap saya. Matematik dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu senang lah sebab awak hari-hari cakap kan. Nak lulus tu senang. Tapi bahasa Inggeris dengan matematik awak dapat A. Awak minta lah nanti lepas sekolah menengah SPM. Senang nak dapat. Tapi kalau tak lepas 2 subjek ni susah awak nak sambung belajar.
Cuba ingat tu. Jadi daripada tahun 3 ni awak dah start tumpukan 2 subjek yang penting ni sampai sekolah menengah nanti. Saya harap-harap saya doakan awak semua matematik dengan bahasa Inggeris awak dapat A. Okey. Yang ketiga ni 30% tulis dalam perkataan. 30% tulis dalam perkataan. Okey. Danish Ryan bukan treaty. Danish ni. Ni saya beritahu cikgu English dia ni. Bukan treaty Danish Ryan. Tengok kita tunggu jawapan kawan. Mana yang jawab dengan betul dalam bahasa Inggeris? Okey, Ainani betul, Lawisha Anaki betul 30%, Iman 30% betul. Okey, Alfa betul 30%. Daniel Kamal 30%. 30%. Ya, 30%. Okey, 30%. 30%. Azra Dawisha pun dah try bahasa Inggeris. Tengok Danish. Macam mana orang tulis 30. T-H-I-R-T-Y. Percent 30%. Ifan. Bukan lersen. Ifan ni mesti typo Percent. Okey, terima kasih Ifan. Betulkan. Pandai. Okey, 30%. Kashrina, kalau 30 tu tak ada nombor belakang dia, tak payah letak sengkang tak payah letak sengkang. 30%. Baguslah awak. Saya galakkan. Nanti kelas-kelas akan datang, cuba jawab dalam bahasa Inggeris. Sikit-sikit kita buat. Okay, 30%, 30%. Aisyah pun dah try Tania. Sikit-sikit dah try. Pandai. Lama-lama BI awak pun pandai kan? Ya, Danish Ryan dah buat pembetulan. Pandai. Okey, buat D pula. 54%. 54. Oh, laju. Alia Damia ni mesti dah type siap-siap ni. Tekan enter. 54%. Inani betul. Kaid betul. Lawisha Naki betul. Stop dia. Come on. 50%. Bukan 50%. Mesti tertinggal satu nombor. Ramzan, dalam perkataan Ramzan. Ramzan ni Danish 50. Danish ni 50 pula. Tadi 30. Bukan 50 Danish. Azra, mana datang 24 Azra? Irfan Kalish tu 54%. Tengok. Danish, orang tulis 50 bukan 50. Tak apa. Kita belajar kita belajar. 50. 54%. Yang 54 ni ada sengkang 50 sengkang 4. Sebab dia ada 2 digit. 54. Jadi 50 sengkang 4%. Macam ni. Tia Khairul ni. Tak pasti ni nama mak dia ni kot. Atau kakak dia. 54. Danish? Danish dah buat betul lah. Bukan 50 Danish. 50. Pandai. 54. Macam tu Kashrina. Betul. 50. Ramzan. 50. F. Bukan H. F-I-F-T-Y. 50. 54%. Naufal. Bagus. Makin ramai dah mencuba bahasa Inggeris. Tadi Fahami start. Lain ikut. Ini contoh yang baik. Kan? Ni markah bonus ni untuk Fahani ni. Sebab mempengaruhi kawan-kawan untuk menjawab dalam bahasa Inggeris. Bagus Baik, kita terus ke soalan nombor 3 Nombor 2 ni tak payah, saya rasa semua boleh buat. Okey, nombor 3 ni. Nyatakan dalam perpuluhan. Jadi 25% awak tulis dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan maksudnya dalam angka lah. Okey, dia tak cakap dalam angka ke dalam perkataan. Jadi dua-dua jawapan saya terima. Siapa tulis Ashraf, perpuluhan Ashraf bukan pecahan. Yang awak tulis tu pecahan. Perpuluhan, maksudnya dia ada titik. Uzmadia tu peratus. Perpuluhan. Ni perpuluhan. Azra Dawishah dah jawab. Pandai. Okay, itulah perpuluhan. Ramzan tu pecahan. Tak boleh beza lagi awak Pecahan, peratus, perpuluhan.
Ya. Ada tak yang nak try dalam perkataan? Dalam perkataan. Ada yang nak try tak? Dalam perkataan lepas tu bahasa Inggeris. Siapa nak cuba perkataan tapi dan bahasa Inggeris? Siapa nak try? Tak apa, saya ajar saya ajar. Ke ada yang nak try jawab dulu? Dalam bahasa Inggeris. Kalau ditanya dalam perkataan. Belum ada lagi Belum ada lagi. Mungkin ada yang lain yang terputus 25% itu persen Kashrina. Persen, peratus. Ini kita cerita perpuluhan. Perpuluhan. Ingat, persen tu ialah peratus. Okay, Ramzan bukan kosong Ramzan, sifar. Ya Allah, Ramzan ni kosong. Sifar perpuluhan 25. Okay, Uzma. Okay, tengok jawapan Uzma semua kawan-kawan tengok. Jawapan Uzma 0.25. Jawapan Uzma betul. Itu adalah perpuluhan dalam bahasa Inggeris. 0.25. Alia Damia, mana awak dapat sifar 43? Oh, itu B. Tak sabar-sabar B dia. Okay, sifar perpuluhan 25. Ya, Ramzan. 0.25. Point tu ialah perpuluhan point. Titik. Asyad dah try. Kashrina. Ya, macam tu Kashrina. Pandai. Azra Dawisyah pun dah try. Bagus. 0.25. Jadi kawan-kawan yang lain tengok kalau nak buat dalam bentuk dalam bahasa Inggeris, itulah dia 0.25 bukan 25 25 sebab kita sebut satu-satu. Okey, jawab B pula. Okey, B. Tengok B. Tulis dalam bentuk perpuluhan. Ala Damia, salah. Dennis Ryan, salah. Azra Dawisyah, betul. Azra Dawisyah, betul. Okay, sekarang ni kita dekat B 3%. Dekat 3%. Okay, sifar perpuluhan sifar 3. Adam, kita dah masuk nombor B dah Adam, 3%. Sifar perpuluhan sifar 3, betul. Sifar perpuluhan sifar 3. Ada yang nak jawab dalam perkataan? Ada yang jawab dalam perkataan tak? Sifar perpuluhan sifar 3. Sifar plus sifar 3. Okey. Dia nak cuba dalam perkataan tak? 0.3 bukan. Itu sifar perpuluhan 3. Azra. Sifar perpuluhan 3. Bukan sifar perpuluhan sifar 3. 3 0.03. Ya, Irfan Kalish betul. 0.03. Sifar perpuluhan sifar 3. Tahniah Ramzan. 0. Irfan Kalish dengan Ramzan betul-betul atas bawah tu kan. Tengok kawan-kawan yang lain 0.03. Ya, Azra Dawisyah. 0. Point tu titik, lepas tu 03, sifar 3 0.03. Pandai. Hebat lah. Awak bagus ni 3-5 ni. Okey, tengok jawab. Okey, soalan C pula. 19%. Alia ni memang dah standby Sifar perpuluhan 19. Betul. Sifar perpuluhan 19. Okay, kalau ada nak cuba sifar perpuluhan 19 dalam perkataan. Okay, Dawisha Anaki, Inani dah try. Betul. Sifar 19. Sifar perpuluhan 19. Okay, sifar perpuluhan 19. Bukan 9 Sifar perpuluhan. Safiq pun salah. 9 pula. Sifar perpuluhan 19. Betul Ramzan. Tahniah Ramzan. Okay, ya betul. Sifar plus 19. Ada nak cuba? Okay, 0.19. Pandai Azra. Azra pandai. Irfan, 0.19. Betul Irfan. Okay, 0.19. Lagi? Adli Fairuz, betul. Sifar plus 19. Arsyad, bagus. 0.19. Yes, Naufal Lutfi. Pandai. Alright. Pandai semua. Okay, 0.19 Okay. Kita pergi yang bawah pula, nombor 4. Okay, nombor 4, tutorial seterusnya. Tulis dalam peratus. Oh, laju Ashraf. Kali ini Ashraf kembali mendahului 42%. Okay, betul. Okay, 42%. Tahniah. Okay, B pula.
B pula. Apa jawapan B? Jawapan B. Sifar plus sifar 7. Alia dan Mia, 7%. Saya tahu ada lag sebab tu kadang ada yang tulis 42 dia lag sebab suara saya lambat sampai Okay, 7%. Tahniah Uzma dia. Tahniah ni. Minarni. Tahniah Naufal, 7%. Darwisha Anaki, tahniah. Danish Ryan, tahniah. Okay, yang terakhir C. Sifar plus 86. Okay. Pandai. Okay. Baik, kita terus okay, jom kita main quiz sama-sama. Okay, selama ni awak main quiz sorang-sorang kan? Kali ni kita main quiz sama-sama. Sebelum kita tamat kelas hari ni. Yeay, main quiz. Kita main sama-sama lah. Satu kelas main Awak kita akan jawab sama-sama Ya. Tengok Netflix. Tengok Netflix. Okay, 3, 2, 5 nak cuba jawab Alright. Tak adalah, mana ada tengok quiz pun. Bukan quiz. Netflix. Mana ada pun tengok Netflix. Ya, saya matikan bunyi Okay, kita sama-sama ni. Okay, nombor 1. Okay. Saya harap nampak dengan jelas dekat awak punya skrin. Okay, type jawapan awak dekat chat. Type jawapan. Apakah 46. 46. 46. 46. Jerit lah. 46. 46. Okay, 46. Okay, correct. Okay, seterusnya. Yeay. Okay, ni pula berapa? 22. Ya ke 22? 27. 27. Kira betul. 28. Berapa kita? 28. 27,000 cek mata kita. Yang ni berapa? Satu je yang tak diwarnakan. 99. Yeay. Ni apa dalam perkataan? 56. Bahan yang type. Bagus, 5%. Tahniah. Macam 5%. Ni pecahan 24%. Kalau tu pecahan yang mana? Pecahan 24 plus 10, 24 plus 10, 24. Yang ni jawabkan 1/4. Yang mana boleh keluar ni? 1/4. Okay, yang ni 30.
Yeay. Sekarang dekat belakang. Yang ni yang ni lah. Ini tak apa. Yang ni sebab awak belum belajar lagi. Janganlah. Apa Tuhan? Kau main kuih lah, Iman. 40-an kok Sifa. 40-an Sifa. 40-an Sifa. 40-an Sifa. 40-an Sifa. Ashraf betul. Ashraf nampak. Salah. Jawapan tak jawab salah tu jawapan salah. Jawapan dia lah yang saya kira salah. 11 15%. 15%. Yang ni bukan ke peratus, panjang lah. 200. Ni 5%. 55 kan sini 55. Ya Allah. Sifat 5 ialah 50%. Tu saya cakap tadi. Sifat sama biru perpuluhan sifar belakang sifar. Jadi jawapan ialah sifar 5 barulah 5%. Abu. Jadi ini jawapannya. Kami. Alright. Yang ni. Ni ya. 73 sen. 73 sen. 73%. Yang terakhir. Yeay. 81%. 81%. 81%. Yeay. Ini tadi. Belum perhatikan sebenarnya. Sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4. Kau. Okey. Boleh. Kau kata tak kena. Baik, tutup Mano. Toto nani kolne toto tamu. Toto tami toto pasti. Alhamdulillah. Okey, itu sajalah hari ini. Satu angka kita Adam. Sekejap. Senyap dulu, senyap.
Alah, lagi. Saya nak pergi rumah ni. Ada kerja ke sekolah? Okay. Oh. Daniel. Irfan, mute Irfan. Okay, terima kasih. Baik. Satu perkara yang menarik hari ni yang saya tahu, yang saya dapat ialah ada di antara awak boleh menjawab dalam bahasa Inggeris dan bila ada kawan yang jawab dalam bahasa Inggeris, semua ikut. Itu satu perkara yang bagus untuk awak contohi. Sebab apa? Matematik ni kalau awak belajar dalam bahasa Inggeris kan, nanti lagi banyak latihan dekat internet tu awak boleh buat. Kalau awak buka kat internet, banyak latihan matematik tapi dalam bahasa Inggeris. Banyak sebenarnya sebab banyak luar negara yang buat. Kan? Macam quiz ke, games ke, banyak bahasa Inggeris. Macam quiz is pun yang awak selalu buat tiap minggu tu kan, itu pun bahasa Inggeris. Mana ada bahasa Melayu? Jadi semua arahan dia bahasa Inggeris. Jadi boleh saja. Kan? Lepas tu awak pertingkatkan kemahiran nombor 1, 2, 3 sampai 100 tu. Macam Danish Danish tak apa Danish. Boleh belajar. Asyik salah je kan. 3T, 5T tak apa. Sebab mungkin minggu ni kita baru tahu kan. Tak apa. Boleh sikit-sikit nombor-nombor dalam bahasa Inggeris tu. Sebab dia sangat mudah sebenarnya. Dan saya benarkan awak, saya beri peluang untuk awak untuk menggunakan bahasa Inggeris ketika menjawab. Mana yang saya boleh betulkan, saya betulkan. Sebab apa? Saya memang pernah ajar matematik dalam bahasa Inggeris. Ada abang-abang kakak awak dulu belajar. Macam ni lah kita buat kelas kan. Dia belajar dalam bahasa Inggeris tau. Saya bercakap dalam bahasa Inggeris, awak kena cakap dalam bahasa Inggeris. Jawab semua dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tak boleh. Siapa jawab bahasa Melayu, kosong markah. Tapi dia boleh, dia punya bahasa Inggeris dia semakin baik. Bukan macam matematik subjek bahasa Inggeris dia pun makin baik. Sebab apa? Dia belajar matematik dalam bahasa Inggeris. Sebab matematik dalam bahasa Inggeris ni tak susah sebenarnya. Senang sangat sebab nombor je. Kan kalau perpuluhan point, kalau persen tu, kalau peratus persen kan. Lepas tu 1, 2, 3 sampai 10 sampai 100 benda yang senang je. Jadi saya galakkan awak menjawab dalam bahasa Inggeris. Alright? Okey, untuk kerja rumah awak hari ini, sebenarnya tajuk peratusnya kerja rumah dia sangat senang. Sebab kita hanya buat kenali peratus je. Okey, buka buku aktiviti muka surat 68. Dah. Okay, saya type. Dah cikgu. Mana tu buka? Muka surat 68 sehingga 71. Saya dah type kat situ. Itu kerja rumah awak untuk seminggu ini. Dan macam saya kata, kalau awak nak jawab, contohnya lah, kalau dalam tu dia suruh tulis dalam perkataan dan angka kan. Perkataan dan angka dalam perkataan tu awak tulis dalam bahasa Inggeris pun boleh. Nanti bila awak hantar, saya nak tengok siapa yang menggunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi itu saja untuk minggu ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran awak yang begitu ramai. Jaga diri awak, jaga kesihatan awak, stay at home. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Sekejap lagi nak habis. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you, cikgu.